kuliah ini dan kita ambil pengajaran, silakan sediakan pen dan kertas untuk mencatat apa-apa yang perlu kita amalkan yang disarankan oleh Ustaz pagi ini ya. Okey, Opah tidak berhajat untuk cakap panjang-panjang. Opah cuma nak kenalkan sikit lagi kepada siapa-siapa yang baru masuk hari ini. Dr. Muhammad Fazal Ashari adalah Ustaz yang menjadi jemputan kita pada pagi ini. Beliau adalah merupakan pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia yang berasal dari Perak lah ni, orang Opah lah ni. Dan juga degree di Universiti Al-Azhar, buat master di Universiti Kebangsaan Malaysia dan PhD di UIAM. So semuanya adalah dalam bidang dakwah dan pengajian Islam. Betul Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah orang-orang agamawan dan juga yang ulama bahagian agama. Jadi kita sama-sama dengarkan, jangan lepas peluang ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita. Untuk tidak melengahkan masa, Opah menyerahkan majlis kepada Ustaz untuk buka dan seterusnya memulakan kuliah kita. Silakan Fadil Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang diberikan rustia daripada SPARK, seterusnya para peserta pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat kita bertemu secara maya pada pagi ini untuk kita mengikuti kuliah agama, kuliah duha. Pada pagi ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala amal kebajikan yang kita lakukan dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan insya-Allah. Pada pagi ini tajuk yang saya cuba ketengahkan ialah yang lalu biarlah berlalu. Okay. Setiap pasal mungkin takut tak nampak, tak tahulah tapi saya ada bagi dalam apa nama ni, dalam WhatsApp. Mungkin boleh tengok WhatsApp yang saya beri untuk dilihat apa nama ni, satu paparan lah, satu artikel ringkas pendek yang saya ambil daripada buku ataupun kitab La Tahzan, Jangan Bersedih. Topik pada pagi ini, yang lalu biarlah berlalu. Untuk kita mengingati masa lalu dan kita menghadirkan kembali dalam kehidupan kita, kemudian kita bersedih di atas segala kedukaan, kegagalan, merupakan satu tindakan yang bodoh dan gila. Sama ertinya dengan membunuh semangat, membunuh harapan dan menghalang orang untuk menjalani kehidupan yang seadanya. Puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semua perkara yang lalu itu perkara yang menyukakan hati kita. Tak semua perkara yang lalu itu perkara yang menyukakan hati kita, kerana tak semua benda yang lalu itu benda yang indah. Mungkin ia merupakan perkara yang yang menyakitkan, yang kita rasa rugi, yang kita rasa susah, ataupun yang mungkin penderitaan kita yang selama ini. Buku ni menyebutkan bahawa untuk kita mengingati masa lalu, kita bersedih di atas kedukaan dan juga di atas kesusahan yang lalu, merupakan satu yang tak betul ataupun satu yang perlu dielakkan. Kerana kita perlu hidup untuk move forward, untuk ke depan. Ada di antara kita ni yang mungkin berkesempatan untuk melakukan amal kebajikan dan sempat untuk
mengaji, baca Quran dan sebagainya, ketika mana usia kita mungkin berusia 50 tahun. Mungkinlah kan. Pada usia-usia muda dahulu, waktu berusia katakan belasan tahun, 20 tahun, ketika itu kita barangkali tak sempat. Barangkali belum sampai masanya untuk kita belajar. Barangkalilah pada masa itu. Pada masa sekarang lah mungkin bila kita ada jumpa dengan kawan-kawan, terjumpalah dengan kuliah agama seperti ini, ataupun ada diajak oleh rakan-rakan untuk belajar dan berkesempatanlah pada masa ini untuk baca Quran, untuk mengaji, untuk belajar Iqra semula. Alhamdulillah, itu suatu yang kita rasa rezeki dan nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang sebelum-sebelum ini yang kita telah pun menghabiskan masa sebelum ini dalam keadaan yang serba-serbi bermasalah lah. Contohnya zaman dulu, zaman jahiliah lah bagi kita contohlah kan. Dulu mungkin tak sempat belajar disebabkan oleh keluarga yang tak mampu, ataupun disebabkan oleh persekitaran keluarga kita pada masa dahulu bukanlah keluarga yang kuat agama, ataupun macam-macam lah sebab. Ada juga yang sebabnya dia nak jaga adik-adik supaya adik-adiknya belajar. Dia tak sempat nak belajar dan dia membiayai adik-adiknya belajar. Biarlah adiknya ngaji tinggi dan dia pun tak sempat masalahnya. Mungkin itu antara sebab. Tapi yang dulu tu kita nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana kerana perkara itu tersebutlah perkara yang telah berlaku dan berlalu. Apa yang penting ialah bagaimana kita perlu untuk melihat dan kita memikirkan apa yang kita perlu lakukan pada masa kini. Apatah lagi perkara yang tak wajar untuk kita buat ialah untuk kita bercerita tentang kesalahan, tentang zaman-zaman dahulu yang kita berada, lebih katakan zaman jahiliah lah kan. Dengan dululah kalau ikutkan zaman 70-an dulu, dengan rambut yang tak menutup auratnya kan, dengan macam-macam lah zaman-zaman dulu. Jadi seharusnya perkara-perkara yang lalu itu tidak diungkit kembali. Tidak diungkit kembali dan tidak tidak kita menyebutkan semula kesalahan ataupun perkara-perkara yang lalu. Allah Ta'ala ada sebut dalam Al-Quran, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah tak suka untuk kita menjelaskan, menyebut-nyebut, membangga-bangga perkara-perkara lalu yang tak bagus yang kita telah lakukan zaman-zaman dahulu. Contohnya kita berbangga dulu, kita ni seorang yang seorang yang mencuri contohlah. Aku dulu katanya kan kalau sebut pasal curi ni, aku pernah curi sekian. Nak cerita balik benda-benda yang lalu yang dia telah lakukan. Maka tidak seharusnya dan tidak sewajarnya untuk dia mengungkit dan menyebut-nyebutkan perkara-perkara lalu yang khususnya yang jahat-jahat. Yang nak diceritakan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, ataupun nak cerita kepada kawan-kawannya, berbangga di atas perkara-perkara yang lalu. Ini memang sangat ditegah dalam agama. Allah Ta'ala pun menyebut dalam Quran, la yuhibbullah, dalam ayat dalam surah Ma'idah juzuk yang ke-6.
atas sekali, juzuk yang ke-6 atas sekali. La yuhibbullahu al-jahra bisu. Allah Ta'ala tak suka untuk kita menyata-nyatakan, mewawarkan perkara-perkara yang jahat, yang dulu maupun yang sekarang. Allah Ta'ala tak suka. Kerana perkara yang jahat ini, perkara yang tak baik ini seharusnya untuk kita tutup. Untuk kita tidak bercerita kelemahan-kelemahan dan keburukan yang kita telah lakukan suatu masa dahulu. Kerana apa? Kerana di akhirat nanti, tuan-tuan, kakak-kakak semua, di akhirat nanti kita inginkan penghisaban yang cepat, yang mudah, dan tidak dibuka lagi keaiban-keaiban, kelemahan-kelemahan yang kita telah lalui suatu masa dahulu. Ini sangat penting untuk difahami. Kerana apabila kita di dunia ini, kita yang mewar-warkan keaiban kita, kan? Di dunia inilah kita pun menceritakan kelemahan-kelemahan kita, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan buka lagi kelemahan-kelemahan kita, kerana kelemahan kita ini sepatutnya kita yang tutup. Dan bila kita tutup keaiban kita, mudah-mudahan di akhirat nanti ketika mana hisab, amalan, suratan amalan kita ni, tuan-tuan, puan-puan, bila di kita sendiri yang buka, akan banyaklah kesalahan-kesalahan ini, kesalahan kesalahan mata, ni kesalahan dengan jiran, ni kesalahan dengan anak, ni kesalahan dengan suami, ni kesalahan dengan kawan-kawan, macam-macam benda salah yang kita buat. Tapi bila contohnya kita pergi kat custom lah, balik daripada Indonesia, contohnya balik daripada luar negara, jumpa dengan custom kata lalu, dia katakan. Bila dia sebut lalu, kita pun lepas lah, kan? Mungkin ada benda yang salah yang kita buat, atau benda yang patut dikena cukai yang kita buat, tapi dia tak tengok jalan. Tapi kalau katakan dia buka satu-satu amalan kita, dia buka satu-satu beg kita, satu-satu jumpa, ini kain banyak sangat, ini ada benda-benda yang kena cukai masalahnya, dia jadi masalah. Sebab itu di akhirat nanti kita sangat inginkan supaya amalan kita dan penghisaban kita berlaku dengan begitu, dengan cepat, dengan mudah dan tak banyak soal jawab. Antara yang menyebabkan kita tak banyak soal jawab ialah apabila kesalahan kita tu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kesalahan yang ditutup ialah, kan, kita punya benda-benda yang jahat itu Allah Ta'ala tak kira, Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kita. Untuk nak bagi Allah Ta'ala tutup keaiban kita, maka di dunia ini kita tidaklah gairah untuk nak bercerita tentang hero-nya kita zaman-zaman muda dulu. Nak cerita tentang kita ni hebat masa-masa dahulu, apatah lagi yang nak dibanggakan masa-masa dahulu tu ialah perkara-perkara yang tak baik. Yang ini patut untuk kita elakkan. Mengingati masa lalu dan menghadirkan semula kembali dalam kehidupan kita sekarang, dan kita nak bawa macam dulu ni sesuatu yang kita rasa perlu untuk kita ambil perhatian. Okay. Jadi janganlah untuk kita bercerita keburukan kita, kehebatan kita yang tak baik. Yang baik tu pun perlu tengok juga. Nanti saya cerita. Kerana bila cerita yang tak baik, di akhirat nanti kita sangat minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita hisab yang mudah. Tapi oleh kerana kita pula rajin, ringan mulut kita nak cerita perkara-perkara yang buruk yang kita buat, di akhirat nanti, dan tak ada halangan Allah Ta'ala nak buka keaiban kita, dan ini pasti akan menyusahkan kita di akhirat nanti. Yang kedua, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bila kita bercakap tentang perkara yang baik, tadi perkara yang tak baik, perkara yang baik yang ada dalam diri kita. Perkara yang tak baik, yang baik ni, yang baik pada diri kita. Apa yang baik? Contohnya, kan? Contohnya puan-puan, hajah-hajah,
kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik yang contohlah pernah pergi melaksanakan umrah, contoh, atau pergi menunaikan ibadat haji. Bila balik dia cerita dekat orang, dia cerita tu tak apa, dia cerita amalan haji yang dia buat, amalan haji dia pergi 10 tahun yang lalu, tahun 2012. Sekarang 2020, 2012. Dia cerita bagaimana dia buat ibadat haji, ibadat umrah 10 tahun yang lalu, dia cerita dengan penuh bangga. Dia cerita dengan penuh rasa riak nak menunjuk-nunjuk. Bagusnya dia tengok aku dulu tawaf depan Kaabah ni tak ada seorang yang pegang, dia kata. Kan? Aku tawaf selamba je, contoh. Kan? Masa nak pergi cium Hajar Aswad, aku buat begini je, habis orang ke tepi. Masalahnya kan, dia cerita dengan penuh bangga. Dengan niat yang tak tahulah sama ada sedar ataupun tak sedar, timbulnya perasaan ingin menunjuk-nunjuk. Ini tuan-tuan puan-puan perkara yang cukup kita perlu berhati-hati. Kerana amalan ini tuan-tuan ada banyak tapisan. Ketika mana kita beramal, ketika itu amalan yang kita buat itu mungkin ditapis yang pertama di sudut kesalahan. Di sudut kesalahan. Maksudnya kesalahan ini maksudnya ada benda yang amalan kita buat tu salah, reject. Amalan tu dah buat betul dah. Okey dah semua. Tetapi mungkin amalan yang dilakukan itu ketika mana dilakukan amalan tu berlakunya perasaan-perasaan yang tidak ikhlas. Riya, menunjuk-nunjuk contohnya. Lalu amalan tadi dihapuskan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tapi alhamdulillah contohnya dia ikhlas, bagus ketika mana dia buat amalan tersebut. Okey, fine. Malangnya 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang. Dia pula dia cerita dalam keadaan yang menunjuk-nunjuk, aku dulu buat umrah, tak ada hal, dia kata. Mudah aja. Kan? Begini. Dia cerita dengan penuh bangga, dengan penuh riak, dengan penuh menunjuk-nunjuk dalam hati. Amalan yang dilakukan itu, yang dilakukan suatu masa dahulu tu dibimbangi akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Termasuklah juga dia mungkin di atas amalan-amalan yang lalu. Kan? Amalan-amalan yang lalu, sedekah-sedekah lalu yang dibuat. Aku dah bagi dah duit ni. Kan? Korang buat ke mana duit ni? Kan? Macam-macam dia ungkit di atas pemberian yang diberikan itu. Kalau dia mempersoalkan ketelusan dan sebagainya itu dan ceritalah. Tapi maksudnya dia mengungkit-ungkit jasa dia, pemberian dia, yang diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu, kan? Sesuatu yang dibimbangi boleh menghilangkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah Taala sebut, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Kamu jangan batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan azza, dan kamu menyakiti orang lain. Dengan kamu mengungkit, dengan kamu memperendah-rendahkan, dengan kamu jangan sekali-kali perkara-perkara ini. Yang lalu sudah, yang berlalu. Yang buruk pun biarkanlah itu berlalu. Nampak macam mana benda itu dah berlalu yang buruk. Yang baik, kalau kita nak sebut, kita sebut dalam bentuk supaya menjadi teladan kepada orang lain. Bukan dengan bentuk yang nak menunjuk-nunjuk. Apa beza tuan-tuan puan-puan? Tunjuk dengan menunjuk-nunjuk. Saya beza antara dua perkara ni. Tunjuk dan menunjuk-nunjuk. Tunjuk. Menunjuk-nunjuk ni ialah amalan hati. Amalan hati. Amalan hati yang ada pada seseorang itu yang dia sama je dengan menunjuk-nunjuk. Contoh, saya pakai kereta baru. Yang dia pun pakai kereta baru. Nah, macam mana dah pakai kereta baru, mestilah bawa kereta dan tunjuklah kat orang.
Kan, takkanlah tak nak dah beli kereta baru, mahal-mahal, kemudian tak tunjuk ke orang. Bukanlah tak tunjuk, tak pakai. Bila tak pakai, tak tunjuklah. Bila kita pakai, yelah, tunjuklah kat orang, pergi majlis dan sebagainya, kita pakai kereta. Tetapi bagi orang yang menunjuk-nunjuk ini, dia ada perasaan hati. Hatinya yang mungkin dalam hatinya ada perasaan, aku ni hebat, aku ni kuat, aku ni banyak duit, aku ni begini. Dia cerita benda-benda yang soalnya menunjuk-nunjuk. Ini adalah perkara hati. Menunjuk-nunjuk ni perkara hati. Maka awas daripada kita menunjuk-nunjuk. Kita tunjuk tak apa, tapi bukanlah menunjuk-nunjuk. Ini tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ini kita bercerita tentang diri kita. Termasuklah apabila kita bercerita tentang hal orang lain. Kita bercerita tentang hal orang lain. Kita bercerita tentang hal orang lain ini, apatah lagi yang kita cerita itu perkara yang buruk. Na'udzubillah, tuan-tuan, perempuan. Bila kita cerita perkara yang buruk, kadang-kadang kita ni terlepas cakap. Cerita benda-benda yang buruk. Bila kita membuka keaifan orang, Allah Ta'ala akan buka keaifan kita. Dan bila kita tutup keaifan orang, Allah Ta'ala akan tutup keaifan kita. Ini kaedah yang cukup besar dalam agama yang menjadikan kita seorang yang berhemah dalam mencerita, dalam menjelaskan, dalam bila berbicara, bila bercakap tentang hal orang lain, terutamanya perkara-perkara yang tak baik. Memang sedap nak bercerita ni. Cerita perkara yang tak baik ni memang sedap. Sebab perkara tak baik ni, dia ada unsur lazat kat situ. Dia memang best. Kalau berita betul, dia tak best. Kalau berita palsu, berita tak bagus, dia best. Kalau berita betul, dia tak adalah unsur menggeletik emosi. Tapi kalau berita palsu, berita tak baik, berita tak betul, bercerita tentang keaiban orang, ini sesuatu yang seronok orang nak cerita. Walaupun orang kata pada dasarnya orang benci, tak naklah berita-berita palsu, tak naklah berita-berita yang tak baik. Tapi pada hakikatnya benda tu terbalik, tuan-tuan. Yang palsu itulah yang minat, yang tak baik itulah yang orang suka. Kerana dia punya hiasan yang diberikan oleh syaitan yang menyebabkan orang suka bercakap tentang perkara-perkara yang sedemikian. Oleh sebab itu, perkara yang topik kita pada pagi ini yang lalu biarlah berlalu. Saya nak bercakap sikit tentang perkara ini khususnya di kalangan wanita-wanita. Saya minta maaf awal-awal lagi. Kalau tersalah cakap, kalau terguris. Saya nak sebutkan kenapa wanita sering dikaitkan dengan suka bercakap tentang hal orang lain. Saya minta maaf awal-awal lagi, saya minta maaf. Kerana wanita dia akan bercakap dalam perkara, dalam urusan yang di sekelilingnya. Kalau orang lelaki, dia akan bercakap tentang politik antarabangsa, tentang politik Malaysia, tentang ekonomi, tentang ringgit, tentang tentang kereta, macam-macam yang luas perbincangannya. Dan tak nafikan juga mereka pun juga bercakap tentang orang. Tapi tak apalah, tu yang laki-laki lah. Saya mungkin ramai sini wanita-wanita, perempuan-perempuan. Orang perempuan ni dia bercakap tentang dirinya. Dia suka bercakap tentang dirinya. Dia suka bercakap tentang anak-anaknya. Dia suka bercakap tentang keluarganya. Dia suka bercakap tentang persekitarannya. Dan kadang-kadang dia suka bandingkan antara dia dengan keluarganya yang lain, dia dengan rakan-rakannya yang lain. Dia akan bercakap tentang dirinya dan keluarganya. Kan? Dia bercakap anak ada berapa, anak saya begini, anak ni berapa, kerja apa, ni apa, dia akan bercakap tentang dirinya dan dibimbangi bila bercakap tentang hal orang lain, terutamanya yang tak baik.
Yang inilah yang perlu untuk diberikan perhatian. Saya mengingatkan saya, anak isteri saya supaya bercakap ni, supaya berhati-hati untuk kita bercakap tentang hal orang lain. Cakap tentang diri sendiri tak apalah, anak kita berapa ni, berapa macam mana kan. Tetapi begitulah. Sebabnya dia akan menimbulkan perasaan-perasaan yang kita sebutkan tadi, rasa menunjuk-nunjuk, rasa apa ni. Sebab dia akan bercakap tentang persekitarannya dan kadang-kadang membuat perbandingan dengan orang sana, orang sini, bercakap orang sana. Sebab itu nature kepada kebanyakan wanita. Jadi yang lalu tak apalah, yang lalu tu biarlah berlalu dan kita tak mahu yang kita ungkapkan itu, yang kita sedihkan itu perkara yang apa nama ni, kegagalan kita yang lalu, kesalahan kita yang lalu yang kita ungkapkan, yang kita sebutkan itu, yang inilah yang perlu untuk dielakkan supaya kita taklah apa namanya bercerita tentang permusuhan contohnya kan. Permusuhan dulu adik-beradik kita bermusuh dengan kawan sana, dengan orang sana, cerita adik-beradik. Petik balik cerita-cerita yang lalu. Permusuhan-permusuhan yang lalu. Dulu bergaduh contohnya kan. Dulu ni Tok ni bergaduh dengan Tok sana katanya. Ceritalah panjanglah cerita ni gini. Sehinggalah anak cucu ni tadi dulu baik dengan kumpulan sana, masalahnya bila dia cerita tentang kisah-kisah yang tak begitu indah, tak begitu ni, menimbulkan persepsi yang ni pula kan. Sedangkan keaiban benda-benda begini cerita sikit-sikit sudah supaya tahu, tapi nak cerita detail sehingga menimbulkan permusuhan, sehingga menimbulkan persepsi yang tak baik. Yang ni perlu kita stop, perlu jangan cerita benda-benda yang sedemikian. Kerana kalau dalam buku ni dia kata mengingati masa lalu, menghadirkan kembali dalam kehidupan kita sekarang. Kita rasa kita pernah gagal, pernah gagal berniaga, pernah gagal dalam pelajaran, pernah gagal dalam mendidik anak. Kita mengungkit-ungkit semula. Ini satu benda yang kita perlu elak. Anak-anak kita masalahnya, yang mungkin dulunya nakal, dulunya jahat, dulunya begini, dan kita menyebut-nyebut keburukan dia, kelemahan dia dan apa nama ni, kegagalan dia, apatah lagi kegagalan ini, sesuatu yang kita perlu elak kerana dia tidak memotivasikan. Biasanya orang suka menyebut perkara-perkara yang baik. Kita menyebut perkara yang positif berbanding dengan kita menyebut perkara yang negatif. Jadi bagi orang yang berfikir, peristiwa masa lalu ini janganlah diungkit kembali. Janganlah diceritakan dan diungkitkan kembali. Dia perlu untuk tutup, jangan diceritakan dan jangan apa nama ni, kita sembangkan kerana dia adalah suatu yang perlu untuk kita simpan berita itu dan dengan kemas. Jadi orang yang suka bercakap tentang kegagalan, satu yang sangat negatif bila bercakap tentang kegagalan ini. Kita perlu menyebut perkara-perkara yang positif berbanding dengan perkara yang negatif. Sebutlah cerita-cerita yang baik. Cerita dulu cerita yang tak baik, atuk dulu begini, ni kita begini, kegagalan begini kan. Contohlah, contoh kita lihat, ya, tapi lah nak buat macam mana kan, orang yang kena isap dadah contohnya kan. Yang biasanya track record orang isap dadah ni kan memang tak begitu apa nama ni, baiklah kan. Sebab mungkin dia ni kalau isap dadah kan, dia payah nak berubah. Kita pun kan mempunyai satu persepsi yang buruk terhadap dia disebabkan oleh dia punya sikap berkenaan. Walau macam mana pun kita perlulah memberi harapan yang positif kepada dia. Kalau katakan ada orang yang berniaga, nasibnya selalu yang tak baik. Berniaga ni gagal, buat ni salah, buat ni gagal.
janganlah kita menyebut-nyebut tentang kegagalan itu dan kita mengungkitkan kembali kegagalan itu, kerana kegagalan itu biarlah dia menjadi suatu lipatan sejarah yang kita tidak sebut, dan tapi kita menyebut perkara-perkara yang positif. Jadi kerana yang lalu tu yang sudah, so kalau kita sebutkan kembali kan kesalahan itu, maka dia akan bagaikan kita sebenarnya bila kita nak taubat, kita meninggalkan. Tapi bila kita sebut, bagaikan kita suka perkara-perkara berkenaan. Jadi bila kita nak meninggalkan sesuatu amalan berkenaan yang tak baik, yang kita sebut sebagai taubat. Taubat ni menyesal. Bila kita menyesal kan, maka amalan yang dah berlalu itu perlu untuk kita tinggal, perlu untuk kita jangan ingatkan kembali kegagalan itu, dan kita mula dan tak malu untuk kita kembali belajar, untuk kita kembali memperbaiki kehidupan kita. Kalau saya tengok di kampung saya lah, di kampung saya, ayah saya kat kampung mengaji. Yang dia mengaji ni walaupun adalah mengajar untuk kanak-kanak, biasalah mengajar kanak-kanak tu biasa. Tapi dia juga initiate kelas mengaji untuk orang dewasa. Bukan ngaji tinggi-tinggi, mula daripada alif bata balik. Mula daripada alif bata. Mengajar daripada alif bata kan. Daripada mengajar balik lah. Dia style dia bukan style Iqra. Ayah saya ni dulu-dululah kan. Ada lagi masih lagi ada sekarang. Tapi kalau dia tak mengajar Iqra, dia mengajar buku lama, kaedah Baghdadiyah yang lama tu kan. Mengajar balik kan. Dan ada di kalangan orang perempuan yang kat kampung ni, bila datang mengaji kan, sebenarnya mereka boleh. Yang tak boleh tu sebab apa? Sebab tak ada peluang. Tak ada peluang, mungkin bila dah masuk sekolah menengah dah malu, dan kemudian dah berkahwin, kemudian dah tak sempat ngaji, tak sempat nak belajar. Dan bila anak dah besar datang mengaji. Datang mengaji, yang peringkat awal tu mula tak tahu nak baca, bila dah masuk 5 bulan, 6 bulan dah laju dah baca, dah pandai dah, boleh ngaji Quran dah cepat dah ngaji. Kan? Ada yang mungkin tak kenal huruf daripada mula kan. Tapi maknanya kan, yang saya sebutkan kat sini ialah mereka tak malu. Tak malu untuk mengaji, tak malu untuk belajar. Walaupun lebih rendah daripada anaknya sendiri. Anaknya baca Iqra cepat je, dia terpaksa baca Iqra semula, alif bata balik. Tapi inilah, kalau ikutkan zaman-zaman dulu, kan, memang kita nak buat macam mana dulu. Kan? Apa yang kita kena ingat ialah, nasib orang ni tak sama tuan-tuan. Kakak-kakak, ibu-ibu, nasib dan perjalanan hidup kita tak sama. Ada perjalanan hidup orang yang mendapat pengajian agama daripada kecil lagi. Alhamdulillah, dia kecil lagi, dia dah boleh menghafal Quran sampai besar, Alhamdulillah. Dan ada orang yang dia punya peluang dia untuk belajar ilmu ni, peluang dia untuk belajar ilmu lepas pencen. Kan? Dulu ada juga peluang, tetapi kesedaran agama tu betul-betul datang selepas pencen. Alhamdulillah lah. Kan? Walaupun dah kita kata lewat, tapi Alhamdulillah dimulakan daripada usia pencen, daripada usia 60 kan. Alhamdulillah. Dan ada orang yang dulu bukan tak nak tapi tak sempat, disebabkan oleh bebanan kerja, oleh kerana mak ayah dia susah, terpaksa menanggung adik-adik, terpaksa begini-begini, yang menyebabkan dia tak sempat nak mengaji. Dah tua baru dia sempat mengaji. So itinerary hidup kita, perjalanan hidup kita ni tak sama. Ada orang yang suri rumah, ada orang yang bekerja, ada orang yang macam-macam. Pendidikan tak sama, taraf ekonomi tak sama, apa semua tak sama. Tapi itu Tuhan kata itu tak penting sangat. Itu taklah penting kerana memang Tuhan jadikan manusia ni tak sama. Yang pentingnya ialah di manakah titik yang akhir kita. Di manakah titik akhir kita. Walaupun kita mula lewat, tetapi tak apa, nak buat macam mana? Kita yang lalu tu biarlah berlalu. Kita menyesal atas apa kesalahan dan kelemahan yang berlalu, dan kita membina kehidupan kita pada masa
pada masa akan datang ini dengan begitu optimis kan. Dengan dulu tak pernah nak mengaji, ajak suami mengaji. Dulu tak pernah nak belajar, ajak suami belajar. Dulu ini macam-macam yang kita perlu untuk kita baiki, kerana yang lalu tu tak apalah nak buat macam mana. Dan jangan kita mengungkit-ungkit cerita-cerita yang lalu, kesalahan, kelemahan. Alah awak tu dulu, kan cakap kat suami, alah awak tu dulu lebih teruk daripada saya. Jangan sekali-kali kita mengungkit-ungkit cerita-cerita yang seperti itu. Yang lalu sudah. Yang lalu sudah. Kita perlu membina pada masa akan datang dengan lebih optimis. Di atas kelemahan ni kita dalam mendidik anak-anak yang dulu kita baru sedar. Anak-anak kita, cucu-cucu kita tak menutup aurat. Anak-anak kita terlibat dengan macam-macam perkara yang Allah Ta'ala larang. Nampak macam mana kita dah baru dulu tak tahu, dulu tak sedar, sekarang baru sedar. Dan sekarang ni lah kita bagi tahu, bagi cakap, bagi nasihat. Yelah, dah tak mau berubah, nak macam mana. Itu mungkin kesalahan kita dan kita bagi tahu. Dulu ayah tak mengaji. Dulu mak ni tak mengaji agama. Sekarang ni mak adalah dengar-dengar sikit-sikit. Mak tengok kamu ni dulu, kamu ni sekarang ni begini. Cakap kepada anak-anak. Dulu mak sedar dulu, mak ni dulu kan lebih teruk daripada kamu dulu. Dululah kata. Tapi sekarang ni mak isap sedar kan, dan sedari kesalahan dan mak tak mahu. Dulu kesalahan-kesalahan yang mak nak buat yang telah dilakukan dulu menjadi beban nanti di akhirat nanti. Kenapa tuan-tuan? Di akhirat nanti kita akan lari daripada anak-anak kita, lari daripada suami, lari daripada jiran-jiran. Kenapa? Kerana kita tak menjalankan tanggungjawab kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Hari yang manusia lari daripada sahabatnya, daripada kawan-kawannya, daripada adik, daripada ayah, apa semua dia lari. Kenapa dia lari? Sebab mereka akan didakwa oleh Allah Ta'ala nanti. Inilah ayahku dulu, inilah mak aku dulu, inilah ni dulu yang tak ajak aku sembahyang, yang biarkan aku tak buka aurat, yang biarkan aku ni tak sembahyang subuh masalahnya. Inilah dulu ayah aku tak ajak. Ni yang kita tak nak. Inilah mak aku dulu yang begini. Oh, ni yang kita tak nak. Tapi tak apalah, yang lalu tu sudahlah. Kita nak buat macam mana? Kita sekarang baru ada kesedaran. Di atas kesedaran itulah kita cuba membina apa yang kita telah kelemahan-kelemahan tu kita bina. Dan yang lalu tu biarlah menjadi sempadan dan telah yang menjadi sempadan daripada kita yang kita perlu elakkan. Jadi dalam buku Al-Tahzan ni juga dia menyebutkan bahawa dengan kembali kepada masa lalu. Dia kata, saya copy paste kat sini supaya kita boleh baca sama-sama. Dengan kembali ke masa lalu berarti anda akan kembali keresahan. Kembali keresahan. Masa lalu tak ubahnya seperti api yang terus membakar dan melemparkan diri ke masa lalu. Hal tersebut merupakan keadaan yang sangat menyedihkan dan sekaligus menakutkan. So jangan kita kalau ada bermusuh dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik dulu, sudah tutup. Jangan cerita lagi. Ataupun rugi, kita asyik rugi je. Ceritalah benda yang untung, ceritalah benda yang menggembirakan. Jangan kita cerita tentang benda-benda yang merugikan kita kerana dia adalah sesuatu yang tidak membantu untuk kita menjadi orang yang baik pada masa akan datang. Akhirnya kan, saya nak ambil sikit daripada sini. Setiap kita ni Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita suatu nasib dan keadaan yang tidak sama. Ada di kalangan kita yang Allah Ta'ala jadikan kaya, ada yang jadikan miskin, ada yang kesedaran agama ni dapat awal, kesedaran agama dapat lambat, ada yang baru sedar agama ni lepas dia pencen, macam-macam benda yang berlaku dalam kalangan kita. Namun kita tidak seharusnya merasa lemah, merasa kurang bernasib baik. Kita merasa syukur dengan kesedaran agama yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini. Dulu tak sedar,
biarlah dulu nak buat macam mana. Dan sesalan yang berlaku pada masa kini dan sekarang ini yang harus untuk kita lakukan bagi recover, bagi menghilangkan dosa-dosa, bagi untuk kita menebus kembali kesalahan-kesalahan yang lalu, dan janganlah kita menjadikan perkara-perkara yang lalu itu perkara yang menyebabkan kita rasa susah hati, rasa sangat tak boleh nak ke mana, kerana rahmat Allah Ta'ala ni sangatlah luas. Betapa besarnya dosa yang dilakukan oleh hamba akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan dosa syirik. Dosa syirik ya Allah Ta'ala tak ampun. Dosa-dosa lain Allah Ta'ala sedia mengampunkan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh kita dahulu. Yang penting sekarang kita dapat kisah bagaimana ada orang yang masuk syurga dengan sebab dia memberi minum kepada anjing yang dahaga. Ada orang yang masuk syurga disebabkan oleh taubatnya yang sekejap, kemudian dia mati syahid. Walaupun tak sempat nak sembahyang, tak sempat nak buat amalan-amalan yang lain. Kerana kita ingat bahawa masuk syurga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan sebab amalan kita. Yalah, yang dulu nak buat macam mana? Allah Ta'ala sebut, Nabi disebutkan dalam hadisnya, Allah Ta'ala tidak, amalan seseorang itu tidak menyebabkan dia ni masuk syurga, kata Rasulullah. La yadkhulanna ahadukum amaluhul jannah. Amalan seseorang tidak menyebabkan dia masuk syurga. Sahabat-sahabat pun pening, sahabat pun rasa pelik dengan kenyataan Nabi ini. Lalu sahabat kata, wala anta ya Rasulullah, ya, kamu pun, ya, aku pun sama. Amalan aku tidak menyebabkan aku masuk syurga. Bayangkan tuan-tuan, amalan Rasulullah bukan macam amalan kita. Amalan sahabat jauh lagi bukan seperti mana amalan kita. Tapi Nabi sebut, Rasulullah sebut, amalan tidak menyebabkan masuk syurga. Melainkan kata Rasulullah, kan, Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Bila Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita, di situlah Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurga. Keikut amalan kita tak padan. Sebab itu kalaulah dulu kita pernah yang melakukan kejahatan, perkara yang tak baik dulu, biarlah dulu nak buat macam mana. Kan, berbaki apa yang ada ini, kita lakukan sesuatu untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang perkara yang Allah Ta'ala suka, perkara yang Nabi suka. Mudah-mudahan masa yang berbaki, umur yang kita yang ada ini, untuk kita tebus kesalahan yang lalu, mudah-mudahan inilah asbab untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ringkasnya, tuan-tuan, perempuan, kakak-kakak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Yang pertama, kita janganlah menyesal, bersedih di atas perkara yang lalu dan terus mengungkapkan perkara yang kegagalan-kegagalan itu pada masa kini dan akan datang. Yang lalu itu sudah stop, dan kita move forward pada masa akan datang. Yang kedua, kan, perkara buruk yang kita lakukan, janganlah kita menceritakan kepada orang lain. Tutup mulut kita daripada cerita kelemahan. Perkara yang ketiga, yang elok yang kita lakukan, perkara-perkara kebajikan yang kita lakukan itu, kalau kita nak cerita pun, ceritalah bukan dalam bentuk bangga, tapi dalam bentuk memberi teladan, memberi panduan kepada orang lain. Bukan dalam bentuk bangga, bukan bentuk menunjuk-nunjuk, kerana dibimbangi, kita akan terhapus amalan kita, kebajikan yang kita lakukan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Yang keempat, jangan kita mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan, amalan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sedekah-sedekah kita, jangan sekali-kali kita ungkit, kerana ungkit-ungkit itu akan menyebabkan semuanya dibatal pahalanya di sisi Allah. Yang kelima, kita janganlah bercerita tentang keburukan orang lain, cerita yang baik-baik, cerita-cerita sensasi, cerita separuh betul, elakkan daripada perkara berkenaan, walaupun berita-berita itu, cakap-cakap itu benda yang seronok untuk kita cakap. Yang keenam, perkara yang yang penting untuk kita berubah ni ialah kita jadikan masa yang berbaki yang kita ada untuk kita
jadikan dia sebagai asbab untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadikan kita nanti akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kan, sesalan kita di atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang lalu itu, kan, janganlah kita mengulangkan kembali dan berbangga di atas kesalahan dahulu, bercakap-cakap tentang kesalahan-kesalahan yang lalu, kegagalan-kegagalan yang lalu, kerana dia tak banyak membantu untuk kita hidup, untuk kita move forward pada masa akan datang, dan ini hanyalah menambahkan lagi penderitaan orang lain, dan juga tidak membantu untuk mengukuhkan diri kita, masyarakat kita, adik-beradik yang perlu untuk kita elakkan. Dan yang ke-8, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, yang terakhir ialah kalau kita ada anak, kalau kita ada tanggungjawab kita dulu yang kita abaikan, dengan mereka, maka kita nasihat, kita bagi tahu supaya mereka, kita berlepas tanganlah daripada mereka. Dulu kita sempat nak ajak mereka semayang, kita dah pencen baru sedar anak kita ramai yang tak semayang. Kita nasihat, kita bagi tahu, mudah-mudahan mereka di akhirat tidak lagi menuntut kepada kita, sebab kita menyesal, kita bagi tahu, menyedarkan mereka, dan yang lalu tu sudahlah nak buat macam mana, dan kita move forward akan datang, ajak mereka sama-sama supaya boleh jadi baik, dan kita pun turut sama-sama bergerak untuk menjadi orang yang baik, orang yang Allah Ta'ala redha dan orang yang Allah Ta'ala suka. Saya kira itu yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Kat pukul 9 nampaknya kan. Jadi wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, alhamdulillah Ustaz. Masya-Allah, alhamdulillah, berkali-kali rasa syukurnya pada pagi ini kepada Allah, yang mana Allah memilih Opah dan kawan-kawan semua hampir 200 orang. Boleh bilang dengan jarilah, lagi 2-3 orang nak jadi 200. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Jadi Ustaz, mudah-mudahan selepas ini Ustaz boleh lagi memandu kami ke arah yang begini, ya, supaya umur-umur yang berbaki ini boleh dipenuhi dengan lebih baiklah daripada yang tak baik. Jadi untuk itu Opah berasa sangat-sangat bersyukur kepada Allah pada pagi ini, dan juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Al-Fadhil Ustaz yang sudi menerima jemputan kami pada pagi ini, dan juga terima kasih kepada jemaah yang boleh meluangkan masa bersama-sama untuk mendapat perkara yang sangat berfaedah pada pagi ini. Perkara-perkara yang perlu ditulis dan diamalkan. Kalau tak tulis boleh lupa, sebab ada 8 perkara yang Ustaz sebut tadi. Kalau tak tulis hilang Ustaz, dengar-dengar je masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, betul tak? Tambahlah umur kita yang memory sikit dah, ya. Jadi mudah-mudahan mana yang tertinggal poin tu boleh sama-sama mengulang kaji semula dan minta berbincang sesama kawan-kawan supaya dapat 88 poin tadi, yang mana sangat berguna untuk kita pegang sampai ke akhir hayat. Baik, itu saja pada pagi ini Ustaz. Ampun dan maaf. Terima kasih banyak-banyak, dan dengan ini saya persilakan Ustaz untuk menangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Sedikit doa dulu, mudah-mudahan doa kita Allah dengar, dan lepas itu tutuplah majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga surat doa. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Dan kami jadilah himpunan kami ini pada pagi ini himpunan yang dirahmati. Wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, dan kami beredar daripada majlis ini dengan penuh keselamatan dan juga keselamatan daripada mulia Allah. Dan kami berkatilah amalan yang kami lakukan pada hari ini, jauhilah kami daripada segala kemudaratan, dan bila peluang kepada kami untuk bertemu dengan orang yang baik, dengan orang yang mampu mengajak kami kepada kebaikan, yang mendorong kami, membimbingkan kami ke arah jalan yang kau redai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih Perhatian banyak. perempuan, perempuan terlupa nak Banyak yang kita belajar hari ini. ini bagus. Okey, perempuan nak cerita pula lah, terlupa nak Terima kongsi. kasih Ustaz. Mudah-mudahan perempuan ada Assalamualaikum. masa lagi pada pukul 11 pagi ini. Terima kasih, Kita Opa. akan bersama dengan Ustaz Nazim ya perempuan. Perempuan nak cerita InsyaAllah. bahagia. InsyaAllah Lepas Opa. ini SKAQ ada buat lagi satu program dengan Ustaz Nazri, Tadabbur Surah At-Takwir mengenai kiamat ya. So ini juga satu peringatan untuk kita. Mudah-mudahan mana yang lapang boleh join pada pagi ini ya. Okey. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. jumpa lagi ke 11 tau. Jangan tinggal lepas orang dah. Masuk ramai-ramai ya. InsyaAllah Opa. Masa awal. Masa sekarang 11 pun ada depan telefon semula. Sebab kita kalau belajar, kalau mendengar sambil-sambil masak, alah, hilanglah point tu kan. Dia fokus ke angin, udara bawa. Udara bawa, tinggallah kita dengan kuali, dengan periuk. Okey, lawak-lawak aja dengan perempuan. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi lepas ini. Maaf. Minta diri dulu. Terima kasih. Apa keluar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih semua.